Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan ni pun cikgu ambil daripada soalan percubaan negeri tahun 2020. Okey, kita tengok ya soalan dia. Norlisa Enterprise telah menerima penyata banknya bagi bulan Ogos 2020 dan didapati terdapat perbezaan baki antara buku tunai dan penyata bank. Berikut adalah buku tunai dan penyata bank bagi bulan Ogos 2020. Okey, jadi di sini kita akan bandingkan buku tunai iaitu ruangan bank dan juga penyata bank untuk Norlisa Enterprise. Okey, jadi yang pertama kita lihat di bahagian debit buku tunai. Okey, bahagian debit buku tunai kita akan bandingkan dengan bahagian kredit di penyata bank. Okey, kena ingat konsep tu. Okey, kemudian bahagian kredit penyata bank kena lihat di bahagian debit penyata bank. Bahagian kredit buku tunai kita banding dengan bahagian debit penyata bank. Okey, so kita mulakan ya. Kita mulakan yang pertama bahagian debit dengan bahagian kredit di penyata bank. Okey, kita lihat di sini. Okey, bahagian kredit 1564. Okey, kita cek ada ke tak ada. Jadi di sini bila kita cek, kemudian kita kena pada masa yang sama kita kena baca maklumat tambahan. Okey, apa yang dia kata maklumat tambahan? Penerimaan tunai pada 2 Ogos dan telah dibankkan pada 6 Ogos menunjukkan kesilapan catatan dalam buku tunai. Ada kesilapan catatan. Okey, di sini ialah 1654. Okey. Kemudian di sini ialah 1564. Cuba kamu ambil kalkulator, kamu kira apakah perbezaan di antara kedua-dua nombor ni? Okey, apa perbezaan? Okey, kamu tolakkan dua-dua ni, kamu dapat berapa? Ada kesilapan tak? Nanti kamu kena tolakkan jumlah ni, kamu akan dapat satu amount. Okey, kamu akan dapatkan satu amount perbezaan. Okey, kemudian yang kedua ni 418. Okey, 418 ada 418, ada 418, 418, 418. Okey, kemudian di sini 335. Ada tak 335 catatan? Okey, tidak ada 335. Jadi kamu bulatkan. Okey, tidak ada 335. Kemudian 414. 414 kedai mutu. Tidak ada di penyata bank. Ada di buku tunai. Bulatkan juga. Kemudian jualan 1450 ada 1450. Okey. Kemudian kamu tengok untuk dividen 270 ada tak sebarang catatan? Okey, tidak ada. Okey, yang ni kita kena buat catatan di penyata penyesuaian bank. Okey, baik, kita dah habis cek bahagian kredit. Kemudian kita akan cek pula di bahagian kredit buku tunai, kita banding dengan bahagian debit penyata bank. Baik, kita tengok di sini. Kita dapati mula-mula sekali kita tengok nombor cek 100401. Okey, ada. Okey, ni ada. Okey. Kemudian kita tengok di atas tu ada 1200. Perintah sedia ada. Jadi kalau kamu dapati di bahagian penyata bank, perintah sedia ada, maksudnya dia adalah arahan tetap. Okey, arahan tetap yang akan dikredit atau didebitkan dari penyata bank. Dia secara automatik. Okay, jadi dia tidak akan ada di buku tunai. Sebab kamu tak tahu bila dia akan potong duit kamu tu. Jadi 1200. Kemudian 480 dah check dah. Okey, kemudian 100402. Okey, ada. Okey. Okey ya. Okey. Kamu lihat nombor cek 100401 480 ada. 100402 360 ada. Okey. Kemudian kamu dapati bahawa ada satu cek 100400. Okey, yang cek ini. Okey, kamu dapati tidak ada di buku tunai. Jadi maksudnya macam ni. 100400 ialah cek pada bulan lepas, iaitu pada bulan Julai. Okey, jadi tidak perlu dicatat.
Sebab dia telah dicatat pada bulan lepas, pada bulan Julai. Okey, so kita abaikan, ya. Okey, baik. Kita tengok nombor cek. Yang penting kamu tengok nombor cek. Okey, kemudian 1180 ada. Kemudian 615 ada. Okey, kamu cek 615. Cek nombor cek dengan nombor cek. Betul ke? Okey, 945 100405. Okey, ada. Okey, kemudian Alisa 100406 muncul ke tak muncul di sini? Okey, 100406. Sorry, ada tak di sini? 2355. Okey, tidak ada. Tidak ada. Maksudnya kamu dah rekod di buku tunai tetapi tak muncul lagi di penyata bank. Kita akan buat pelarasan. Kemudian 500. 500 ni ada di buku tunai tetapi belum ada di penyata bank. Tidak ada. Jadi kamu bulatkan. Okey, kemudian ada satu lagi charge bank. Charge bank ada di penyata bank tetapi tidak ada di buku tunai. So ini pun kena buat pelarasan. Okey. Baik. Jadi sekarang ni kita dah tengok dah di sini maklumat tambahan. Kita dah dapati penerimaan 2 Ogos telah dibankkan pada 6 Ogos menunjukkan kesilapan catatan dalam buku tunai. Ya, tadi kita dah bulatkan 1654 dengan 1564. Cikgu suruh kamu tolak berapa kamu dapat tadi. Okey, baik. Kemudian yang kedua, cek yang diterima pada 22 Ogos telah dipulangkan oleh bank dengan tanda rujuk penyuruh bayar. Okey, jadi kita tengok di sini 22 Ogos. Okey, cek mana 22 Ogos? Okey, rujuk penyuruh bayar. So kita tengok 22 Ogos yang diterima lah. Jadi Anis 335. Okey, jadi ada tak di sini 335? Ada tak di bank? Tidak ada. Tidak ada catatan di bahagian penyata bank. Kamu cek tak ada kan? Okey, jadi kita kena buat pelarasan. Jadi ini sudah kita tick. Ini pun sudah kita tandakan. Okey, baik. Kemudian kita baca soalan. Anda dikendaki menyediakan penyata penyesuaian bank pada 31 Ogos 2020. Okey, jadi di sini dia tidak nyatakan sama ada buku tunai kamu kena selaras ataupun buku tunai kamu buku tunai kamu ataupun kamu tidak perlu menyediakan pelarasan untuk buku tunai. Dia tidak menyatakan. Jadi di sini kita ambil pendekatan jika dia tidak menyatakan, jadi kita akan terus buat penyata penyesuaian bank tanpa kita buat pelarasan di buku tunai. Okey, jadi kita mulakan. Okey, kita punya jawapan di sini. Okey, baik. Jadi kita mula. So, kita tengok sini. Mula-mula sekali, dia mesti ada. Okey, RM. Okey. Kemudian kita cek baki ni di buku tunai. Okey, baki HB. Okey, baki HB ni maksudnya baki yang positif. Sebab dia akan bawa baki tu ke bulan hadapan di sebelah debit. Okey, jadi 904. Jadi kita mula baki debit di buku tunai. Kita tulis baki debit di buku tunai sebanyak berapa? Okey, 904. Kita rujuk di bahagian buku tunai kita ya. Okey, sini. Rujuk di sini 904. Okey, jangan kamu letakkan baki awal kamu 3068 ni salah ha. Tak betul lah, salah. So jangan buat ha. Okey, baik. Kemudian kita ikut format kita, kita tambah. Tambah boleh tulis tambah ataupun dengan simbol tambah ya. Cek belum dikemukakan. Okey, apa maksud cek belum dikemukakan? Tadi cikgu sebut cek yang dikeluarkan oleh peniaga, okey, tetapi belum ditunaikan di bank. Maksudnya kita dah keluarkan cek tetapi di bahagian penyata bank belum ada lagi catatan tersebut. Okey, jadi kita akan cek balik. Okey, mana satu, apa yang kita nak letakkan di sini. Okey, kita dah keluarkan cek tapi tidak ada penyata bank. So kita tengok di sini. Okey, bahagian kredit tengok Alisa. Okey, Alisa. Okey, nombor cek. Kita tulis nombor cek kita Alisa 100406. Okey.
sebanyak, okey, berapa? 2, 3, 5, 5. Kita tengok Alisa, 2, 3, 5, 5. Okey. 2, 3, 5, 5. Okey, baik. Kemudian, ada tak kita keluarkan cek tetapi belum muncul di penyata bank? Tidak ada lagi penyata bank. Okey. Gaji. Gaji. Nombor cek kita ialah 100407. Okey. Iaitu sebanyak 500. Okey, 500. Okey. Sini kita dah habiskan dah. Kita dah tulis dah. Kemudian ada satu lagi dividen. Dividen. Okay, kita cek balik di penyata bank. Dividen kita ialah 270. Maksudnya kita ada terima dividen tetapi belum dicatatkan lagi di buku tunai. Kita tambah. Okey, baik. Kemudian kita cek balik apa lagi yang kita belum catat. Okey, ni dah catat 2 ni. Okey, ini 270 dah catat. Kemudian di atas kita bulatkan 1564. Di bahagian buku tunai kita dah bulatkan 1654. Yang ni kita buat di bahagian lain. Okey. Jadi tidak ada dah. Kita dah cek tak ada. Jadi kita jumlahkan 2355 tambah 500 tambah 270. Kamu dapat 3125. Kemudian kita jumlahkan 904 tambah 3125. Kita ada 4029. Baik, ini bahagian tambah cek belum dikemukakan. Kemudian kita tolak deposit belum dikreditkan. Okey, apa maksud deposit belum dikreditkan? Iaitu cek yang deposit ke dalam bank. Okey, telah dicatat bahagian debit buku tunai. Kamu dah catat debit. Tetapi cek itu, catatan itu belum lagi ada di penyata bank. Kamu dah catat dah di buku tunai. Tapi kamu tengok penyata bank tidak ada. Okey, tak ada penyata bank. Tak ada lagi penyata bank. Jadi kamu kena buat catatan. Okey. So sekarang ni kita tengok di sini apa yang kita kena catat. Okey. Deposit belum dikreditkan. Okey, kita tengok sini kedai mutu. Okey, kedai mutu sini 414. Kita dah catat dah. Kita terima dah kedai mutu tapi belum ada lagi nah. Okey, kemudian kita ada jualan. Okey, apa maksud jualan? Okey, tadi kita ada kesilapan catatan. Kesilapan catatan. Okey, kita tengok kesilapan catatan kita iaitu 1654. Kamu tolong tolak kat cikgu. 1654 tolak dengan 1564. Okey. Jadi di sini beza dia ialah 90. Okey, maksudnya di sini kamu telah terlebih catat di buku tunai. Di penyata bank hanya 1564. Tetapi di buku tunai kamu catat lebih. Iaitu kamu catat 1654. Jadi ada lebih RM90. Jadi kamu kena tolak. Tolak balik jualan kamu RM90. Baik. Kemudian kita ada seterusnya kita tengok bank, charge bank. Okey, charge bank kita RM20. Kemudian kita ada pinjaman. Pinjaman kita sebanyak 1,200. Maksudnya di sini pinjaman itu perintah sedia ada, maksudnya kita dah tolak. Kita ada tolak di penyata bank tapi belum ada tolakan di buku tunai, kita tolak. Okey, charge bank pun kita tolak. Okey. Kemudian apa lagi yang belum kita catatkan? Satu lagi, Anis. Yang kita bulatkan, nampak tak Anis? Kamu dah catat dah Anis, maksudnya kamu terima cek dari Anis 22 Ogos. Tengok. Cek yang diterima pada 22 Ogos telah dipulangkan oleh bank dengan tanda rujuk penyuruh bayar. Ini kita panggil apa? Cek apa? Cek tak laku. Okey, sebanyak 335. Jadi kita dah tambahkan di buku tunai. Sekarang bank dah tendang. Tidak ada langsung cek Anis. Tidak ada. Okey, tak ada, tak terima. Kamu tak terima lagi. Jadi kamu kena tolak balik. Ya, tolak balik Anis. Okay, jadi kita cek balik. Semua ni kita dah catat belum? Ni dah yang bulat semua kita dah catat. Penyata bank pun kita cek, kita dah catat. Okey. Baik.
So sekarang ni kamu jumlahkan 414 tambah 90 tambah 20 tambah 1200 tambah 335. Kamu jumlahkan, kamu dapat 2059. Okey, kemudian kamu tolakkan 4029 yang kita dapat tadi. Kita tolak dengan deposit belum dikreditkan iaitu 2059. Kamu akan dapati jumlah dia positif. Okey, berapa positif? Kamu dapat 1970 dan kamu tulis baki kredit di penyata bank. Okey. Jadi sebab dia positif, jadi kamu kena tulis baki kredit di penyata bank. Okey. So jadi kita dah selesai dah menjawab soalan Nolisa Enterprise. Okey, kita dah selesai menjawab. Kita dah masukkan semua maklumat. Okey, so cikgu ulang sekali lagi. Okey, untuk kamu kena pasti ya, sebarang catatan, kesilapan catatan dan sebagainya, kamu kena banding baki buku tunai debit banding dengan baki kredit penyata bank. Baki kredit di buku tunai banding dengan baki debit di penyata bank. Okey, kemudian kamu masukkan dalam penyata penyesuaian bank. Okey, iaitu mula dengan baki debit di buku tunai. Kita ambil baki akhir di buku tunai, baki akhir hujung bulan Ogos 904 tambah cek belum dikemukakan. Maksudnya cek itu kamu telah keluarkan tetapi belum ada catatan di penyata bank. Deposit belum dikreditkan, maksudnya deposit ataupun cek tu telah masuk ke dalam buku tunai tetapi belum ada di penyata belum ada lagi di penyata bank, ataupun apa-apa yang masuk deposit ke bank di sebelah debit buku tunai tapi belum dicatat di penyata bank. Okey. Jadi kamu akan buat catatan di sini. Okey, jadi kamu kena pasti mana-mana catatan yang telah kamu buat, kamu bulatkan, kamu masukkan di sini. 414, 90, 20, 1200, 335. Maksudnya kamu kena tengok juga buku tunai, kemudian tengok juga di penyata bank. Kena tengok catatan tu. Okey. Alright. Jadi cikgu rasa setakat ni dulu pembelajaran kita hari ni. Saya harap kamu dapat faham apa yang cikgu ajar. Okey, kita akan jumpa lagi di pelajaran yang seterusnya. Terima kasih.